Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi untuk PDPR pada hari ini. Jadi tajuk kita pada hari ini adalah Perjanjian Hudaibiyah. Ya, okey. Yang satu pembukaan Kota Mekah itu kita akan sentuh kemudian. Cuma kita akan ambil tajuk yang pertama ni dahulu, Perjanjian Hudaibiyah. Ya, bidang sirah. Ya, jadi kamu buat nota di bahagian bidang sirah. Buku teks boleh rujuk bermula daripada muka surat 168. Ya, okey, kita mula lihat kepada isi. Ya, okey. Perjanjian Hudaibiyah. Ya, cerita ini, ya, rentetan kisah ini adalah daripada tingkatan 2, ya, iaitu penghijrahan Rasulullah ke Madinah. Ya, tingkatan 2 kamu boleh rujuk balik buku sirah kamu tentang kisah penghijrahan Rasulullah daripada Mekah ke Madinah, seterusnya pembinaan kerajaan Islam di Madinah oleh Rasulullah sehingga terbentuknya Piagam Madinah. Jadi itu kena faham dahulu, baru kamu boleh faham tentang Perjanjian Hudaibiyah ini. Ya, okey. Kronologi Perjanjian Hudaibiyah. Ya, Perjanjian Hudaibiyah ni adalah satu perjanjian di antara Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan musyrikin Mekah. Ya, perjanjian ini bukannya dirancang. Ya, dia terjadi secara tidak diketahui juga oleh Rasulullah. Ya, maksudnya terjadi mengikut keadaan. Ya, bukannya Nabi datang pergi ke Mekah membuat perjanjian Hudaibiyah, tidak. Ya, okey, kita tengok macam mana berlakunya proses perjanjian Hudaibiyah ini. Okay, yang pertama, Rasulullah bermimpi memasuki Masjidil Haram. Masjidil Haram ini di Mekah lah, di Kaabah itu, mengambil kunci Kaabah dan melaksanakan umrah bersama para sahabat. Para sahabat merasa gembira dan menyambut baik mimpi Nabi itu. Ya, ini kita kena faham kan, kita kena tahu bahawa mimpi Nabi adalah wahyu. Ya, jadi bila Nabi bermimpi sesuatu, itu menunjukkan mimpi itu adalah benar. Ya, okey. Jadi bila sudah Nabi diberi petunjuk isyarat oleh Allah, yang seterusnya pada hari Isnin awal bulan Zulkaidah tahun ke-6 Hijrah, Rasulullah telah bertolak ke Mekah bersama dengan 1,400 orang sahabat dengan pedang yang bersarung. Kenapa di sini pedang bersarung? Sebab pada zaman dahulu orang kalau jalan menggunakan pedang bersarung, maksudnya pedang itu hanya untuk melindungi dirinya, bukannya untuk berperang. Ya. Okey, seterusnya Rasulullah dan para sahabat berhenti di Zulhulaifah untuk berniat umrah. Ya, mereka membawa binatang kurban untuk menzahirkan niat melaksanakan umrah. Ya, jadi perjalanan daripada Mekah ke Madinah itu dulu jauh, ya. Berjalan kaki naik unta. Jadi mereka membawa binatang kurban, membawa bekalan semua dan mereka berhenti di Zulhulaifah. Ya, bila di Zulhulaifah kedatangan mereka ini, yang keempat, kedatangan mereka ini diketahui oleh musyrikin Mekah. Ya, dan sampailah cerita mereka menghalang Nabi untuk mereka tidak membenarkan Nabi untuk memasuki Mekah. Ya, okey. Kronologi yang kelima, Khalid bin Al-Walid bersama dengan tenteranya iaitu 200 orang cuba menghalang Rasulullah daripada memasuki Mekah di Qura Al-Ghamim. Ya, tapi Rasulullah melalui jalan yang lain, ya, untuk mengelakkan daripada bertemu dengan tentera Khalid. Ya, jadi mereka marah juga, dapat juga mereka menuju ke satu tempat lagi, ya, tanpa bertemu dengan Khalid Al-Walid. Khalid Al-Walid ini, ya, pada masa ini belum lagi Islam. Jadi dia pada masa ini masih lagi bersama-sama dengan musyrikin Quraisy, ya. Tapi Khalid Al-Walid ini adalah salah seorang yang akan masuk Islam selepas perjanjian Hudaibiyah ini, ya. Nanti kamu tengok. Yang keenam, Rasulullah berhenti di satu tempat yang bernama berhenti di satu tempat yang bernama Hudaibiyah. Ya, baginda dikunjungi. Jadi pada masa ini baginda dikunjungi lagi oleh perantara di antara Rasulullah dengan musyrikin Quraisy, iaitu Budail bin Warqa. Ya, dia ditanyalah, disiasat oleh Budail ini, ya, wakil daripada musyrikin Mekah ini menyiasat Rasul sallallahu alaihi wasallam ini untuk apa datang ke Mekah. Ya, okey. Sekali lagi musyrikin Mekah mengutuskan Hulais bin Alqamah, ya, diikuti pula dengan Urwah bin Mas'ud untuk menemui Rasulullah, menanya lagi, ya, apa sebenarnya tujuan mereka untuk pergi ke Mekah, ya. Jadi semuanya diyakini oleh Rasulullah bahawa kedatangan mereka ini, kedatangan Rasulullah dan sahabat itu semata-mata untuk menunaikan umrah, bukannya untuk berperang, bukannya untuk mengganggu musyrikin Mekah.
Ya, tapi setelah berapa lama utusan demi utusan sampai, jawapan daripada musyrikin Mekah itu tiada, ya, menyebabkan kronologi yang ke-8, Rasulullah mengutuskan Utsman bin Affan menemui musyrikin Mekah. Jadi Utsman ini pergi dahulu, ya, menemui musyrikin Mekah untuk menerangkan tujuan kedatangan mereka, ya. Tapi apa yang berlaku? Utsman bin Affan ini telah ditahan, ya. Jadi pada masa itu Nabi tidak tahu yang Utsman itu ditahan, cuma Nabi hairan sebab Utsman ini tidak balik-balik ke Hudaibiyah, tempat dorang ni. Sampailah timbul cerita mengatakan bahawa Sayyidina Utsman ini telah dibunuh oleh musyrikin Quraisy, ya. Jadi setelah tersebarnya berita kematian pembunuhan Sayyidina Utsman itu, Nabi marahlah, ya. Nabi dengan para sahabat nampak keadaan yang tidak adil di situ, ya. Utusan daripada musyrik Mekah dilayan dengan baik. Tiba-tiba Utsman bin Affan yang datang mewakili Rasulullah dibunuh. Jadi apa yang berlaku? Rasulullah dan para sahabat membuat bai'ah. Ya, bai'ah ini maksudnya perjanjian, ya, perjanjian taat setia. Ya, untuk setia bersama dengan baginda dan tidak meninggalkan baginda. Maksudnya Nabi membuat perjanjian dengan sahabat yang bersama-sama dengan dia itu untuk taat setia dengan dia, sanggup berkorban sama-sama untuk menuntut bela di atas berita yang tersebar mengenai kematian Sayyidina Utsman. Dan bai'ah ini dikenali sebagai Bai'atur Ridwan, ya. Dan Bai'atur Ridwan ini kamu boleh rujuk buku teks, memang ada termaktub di dalam Al-Quran, ya, sejarah mereka ini. Okey, yang ke-10, ya, musyrikin Mekah mengetahui tentang Bai'atur Ridwan. Diorang pun dengar, ya, bahawa Nabi dan para sahabat telah bersepakat untuk menyerang, ya, menuntut bela di atas kematian Utsman. Jadi mereka pun menghantar lagi utusan yang bernama Suhail bin Amru untuk membuat perjanjian dengan Rasulullah. Ya, lalu termeterailah perjanjian Hudaibiyah. Ya, Suhail bin Amru ini datang bukan untuk berbincang, ya, dia datang sudah siap dengan perjanjian. Nabi itu ditanya, saya setujukah tidak setuju? Jadi memanglah kalau kita tengok daripada keadaan ini memang nampak sangat berat sebelah, ya. Tapi Nabi tetap bersetuju. Ya, walaupun pada masa itu sahabat banyak yang masih mempertikai, tapi oleh kerana mereka telah berjanji dengan Nabi untuk taat setia, apa saja Nabi buat mereka pun bersetuju dengan apa juga keputusan Nabi. Ya, tapi kita tengok di sebaliknya, ya, kenapa Nabi bersetuju? Ya, sebab Nabi ini pandangannya sangat jauh, ya, sangat bijak Nabi kita, ya. Kita orang tak nampak tapi dia nampak sudah, ya, apa kelebihan daripada perjanjian Hudaibiyah yang 100% dibuat oleh musyrikin Mekah ini, dan Rasulullah itu diminta untuk setuju ataupun tidak setuju sahaja, ya. Okey, kita tengok apa kandungan perjanjian Hudaibiyah. Yang pertama, Rasulullah dan para sahabat tidak boleh memasuki Mekah pada tahun itu, tahun ke-6 Hijrah, kan tadi. Mereka dibenarkan masuk pada tahun hadapan dan berada di Mekah selama 3 hari sahaja. Ya, mereka tidak boleh membawa senjata kecuali yang bersarung. Maksudnya tidak boleh berperang lah, tidak boleh mengganggu orang. Orang Quraisy tidak boleh mengganggu mereka. Ini jaminan daripada penduduk Mekah, ya. Orang Quraisy tidak akan mengganggu Nabi dan sahabatnya. Okey, seterusnya tiada peperangan antara kedua belah pihak, ya. Tidak berlaku peperangan di antara kedua belah pihak selama 10 tahun. Ini kamu tambah, selama 10 tahun, ya. Genjatan senjata, ya. Tiada berperang antara musyrikin Mekah dengan Nabi, ya, dengan Nabi dan para sahabat. Okey, yang ketiga, mana-mana kabilah yang mengikat janji dengan Rasulullah turut tertakluk dengan perjanjian Hudaibiyah. Juga kabilah yang mengikat perjanji dengan musyrikin Mekah turut terikat dengan perjanjian Hudaibiyah, ya. Maksudnya semua yang ikut mengikat janji dengan mana-mana pihak, sama ada Rasulullah ataupun musyrikin Mekah, juga termasuk di dalam perjanjian Hudaibiyah. Ya, yang keempat, orang yang lari ke Madinah perlu dikembalikan ke Mekah. Sebaliknya, siapa yang lari dari Madinah ke Mekah tidak perlu dikembalikan, ya. Inilah syarat yang diberikan kepada Rasulullah, ya. Okey, seterusnya kita tengok hikmah perjanjian Hudaibiyah. Ya. Okey, perkembangan Islam. Musyrikin Mekah tidak lagi mengganggu usaha dakwah Nabi. Tengok, ya, kita nampak dalam perjanjian itu nampak berat sebelah, tapi sebenarnya perjanjian itu memberi banyak keuntungan
kepada umat Islam. Ya, yang pertama, musyrikin Mekah tidak lagi mengganggu usaha dakwah Nabi. Jadi ramai orang Arab memeluk Islam seperti yang secara terang-terangan, ya, mereka tidak takut. Sudah contohnya Amr bin As, Khalid bin Al-Walid yang tadi yang ingin menyerang Nabi itu kan telah pun masuk Islam. Utsman bin ini bukan Utsman bin Affan, ya, Utsman bin Tolha. Utsman bin Tolha. Okey, Rasulullah buka ruang dakwah dengan menghantar surat kepada kerajaan lain di semenanjung tanah Arab seperti Bahrain, Oman, serta kerajaan luar semenanjung tanah Arab seperti Rom dan Parsi. Jadi Nabi mengambil peluang untuk menyebarkan Islam seluas-luasnya ke sekeliling tempat, ya, termasuklah keluar daripada tanah Arab, iaitu di Rom dengan Parsi. Okay, itu perkembangan dakwah Islam. Apa pula kelebihan dari segi ketenteraan Islam? Kekuatan ketenteraan Islam bertambah daripada 300 kepada 10,000 orang hanya dalam tempoh 2 tahun selepas perjanjian Hudaibiyah. Ya. Jadi ini mewujudkan suasana aman dalam kerajaan Islam di Madinah dan musyrikin Mekah. Jadi Nabi tidak sudah memikirkan tentang peperangan sebab genjatan senjata itu selama 10 tahun. Ya. Okey, seterusnya kita tengok perkembangan politik Islam. Ya. Okey, musyrikin Mekah mengiktiraf kerajaan Islam Madinah serta Rasulullah sebagai pemimpinnya. Jadi ini, ya, pada sebelum kejadian perjanjian Hudaibiyah ini, musyrikin Mekah tidak pernah mengiktiraf kerajaan Madinah, ya, tidak pernah mengiktiraf kerajaan yang dibina oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi selepas peristiwa ini, ya, secara tidak langsung kita telah mengetahui bahawa musyrikin Mekah telah mengiktiraf kerajaan Islam di Madinah dan mengiktiraf juga Rasulullah sebagai pemimpinnya. Baginda mengikat perjanjian dengan kabilah-kabilah, ya, di sekitar Madinah seperti Bani Huza'ah. Ya, jadi Nabi pun mengikat perjanjian dengan mana-mana kabilah yang ingin ikut dengan dia. Mengikat perjanjian ni maksudnya mereka ni Bani Huza'ah ni yang bani-bani kecil minta dilindungi oleh kabilah yang kerajaan Nabi. Sebab Nabi ni sudah ada kerajaan, ya, dia ada negara. Begitu juga musyrikin Mekah, di Mekah ada negaranya. Madinah Nabi ada negaranya sendiri. Jadi Bani Huza'ah, kabilah-kabilah itu terpulang kepada mereka lah untuk minta perlindungan. Ya, sebab mereka ni kecil, puak-puak yang kecil. Jadi minta perlindungan sama ada daripada musyrikin Mekah ataupun daripada Rasulullah. Ya, Rasulullah mula menghantar surat kepada pemimpin di dalam dan di luar semenanjung tanah Arab dan mendapat jawapan daripada mereka. Ya, jadi bila mendapat jawapan, ini menunjukkan bahawa pengiktirafan pemimpin lain terhadap kerajaan Islam di Madinah. Selepas perjanjian Hudaibiyah, Rasulullah menumpukan pula perhatian kepada Yahudi di Gaibar. Ya, ada satu puak di Madinah ini. Ya, jadi Nabi susun, ya, Nabi urus dulu puak Yahudi ni. Ini kerana apa? Kerana musyrikin Mekah bukan lagi ancaman besar kepada kerajaan Islam di Madinah. Hasil daripada hikmah perjanjian Hudaibiyah, ya. Okey, jadi untuk perjanjian Hudaibiyah setakat ini dahulu. Jadi Ustazah mahu kamu selesai kamu buat nota tadi. Ustazah mahu kamu siapkan latihan 2 ini. Nyatakan 2 isi kandungan perjanjian Hudaibiyah. Dalam banyak-banyak 4 tadi tu, carilah yang pendek-pendek yang kamu senaraikan. Yang ketiga, ini soalan seterusnya, soalan ketiga, terangkan 2 hikmah perjanjian Hudaibiyah. Yang panjang tadi tu, carilah mana yang kamu rasa kamu boleh kamu boleh ringkaskan, ya. Okey, yang keempat, perjanjian Hudaibiyah banyak memberikan faedah kepada kerajaan Islam Madinah yang dipimpin oleh Rasulullah. Ya kan? Yang kita nampak memang sangat banyak memberi faedah dan kelebihan kepada kerajaan pimpinan Nabi. Ya, jadi huraikan iktibar yang anda dapat daripada peristiwa ini. Ini sebenarnya soalan kebat, ya. Cuma Ustazah mahu kalau siapa bagi yang boleh buat. Ustazah rasa kamu nampak sudah ni, ya, jawapannya. Huraikan iktibar yang anda dapat daripada peristiwa ini. Jadi siapa yang boleh jawab tu jawab. Yang tak boleh jawab tak apa. Ya? Yang mana belum boleh lagi menjawab untuk soalan 4 ini, jawablah dulu soalan 2 dan 3. Ya, okey. Sekian dulu untuk hari ini. Yang tidak faham boleh PM Ustazah. Jadi boleh siapkan nota dahulu baru latihan, ya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.